Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada tajuk yang baru. Kau sudah apa? 129. Baik, kita telah membaca dahulu tentang perkara berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Okey, dan huraian-huraiannya berkenaan dengan memutuskan silaturahim dan akibat-akibat memutuskan silaturahim. Sekarang kita masuk pula satu lagi tajuk, tambih. Sesungguhnya telah menakal oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya akan ittifaq segala ulama atas haram memutuskan kekeluargaan dan wajib menghubungkan kekeluargaan. Dulu kita baca tentang memutuskan silaturahim. Sekarang kita masuk menghubungkan silaturahim. Apa makna memutus dan apa makna menghubungkan silaturahim? Bermula dikehendaki dengan memutuskan kekeluargaan ialah memutuskan perhubungannya yang telah terdahulu. Macam yang tuan-tuan baca dalam akhbar hari ini. Bapa saman anak dia 2 juta. Semalam bapa saman anak dia tuntut ganti rugi sebab bela cucu 20,000 selama 7 tahun. Yang bapa hari ni pula umur 80 tahun lebih, taman anak dia. Dia kata anak dia paksa dia sign surat milik. Anak kurung bapa dalam rumah. Paksa pula tutup lampu, tutup kipas, duduk dalam gelap. Itu nama dia putus silaturahim. Saman menyaman ni kira putih silaturahim. Takkan nak baik lagi kot. Anak disaman bapa, bapa saman anak. Dulu ada satu pelakon disaman oleh bapa dia. Sebab pelakon ni kata bapa dia mati, padahal bapa dia hidup lagi. Orang tu duduk cokor, duduk mengajar silat lagi pun. Anak dia kata pak dia mati, kena saman dengan pak dia. Ini benda-benda yang kata putus silaturahim. Jadi jangan kita sampai pada satu tahap tak mengaku, hang bukan anak aku, kamu bukan mak aku, kamu bukan bapa aku, kamu bukan abang aku, kamu bukan adik aku. Jangan sampai tahap macam itu. Sebab manusia kadang-kadang harta punya pasal sampai pada satu tahap abang tak mengaku adik, adik tak mengaku abang, kakak putih silaturahim. Dan demikian lagi kebajikan yang telah terdahulu dengan tiada uzur syarak. Termasuk juga jangan memutuskan kebajikan. Jangan memutuskan kebajikan. Setengah orang dia terlebih nak sambung silaturahim sangat, sampai tak tahu halal dan haram. Ada satu perempuan dia tanya, dia kata, ustaz, saya ni cikgu sekolah, kena tukar satu sekolah, nak menyelamatkan keadaan, takut apa-apa berlaku pada saya, maka saya pun ditinggalkan, ditempatkan di rumah. Tok menekan saya. Jadi bila duduk dalam rumah tok menekan ni ustaz, saya jagalah aurat saya lah apa semua. Tapi tok menekan ni kerja nak salam dengan saya, kerja nak tepuk saya. Jadi saya nak tanya pada ustaz, macam mana saya nak nasihat pada tok menekan dan anak-anaknya supaya hidup dalam keadaan yang lebih Allah redai? Saya soal balik, boleh jelaskan atau tidak? Tok menekan tu siapa? Tok menekan ni bahasa Kedah. Bahasa tuan-tuan ni datuk saudara. Bahasa orang Kedah tok menekan. Bahasa tuan-tuan datuk saudara. Dia jawab, adik ayah dia
adik ayah dia namanya Mak Ngah. Mak Ngah, adik ayah dia namanya Mak Ngah lah, mak saudara dia. Mak saudara dia kahwin dengan Pak Ngah. Tu pak saudara dia. Itu lain pula tu. Pak saudara dia pula ada adik namanya Pak Tam. Pak Tam tu pula kahwin dengan Mak Tam. Jadi tok nakal ni ialah bapa saudara pada Mak Tam. Tuan-tuan pening tak? Saya pun pening. Saya ulang balik tuan-tuan bagi faham betul-betul. Mak saudara dia, adik pada ayah dia nama Mak Ngah. Mak Ngah ni kahwin dengan Pak Ngah. Jauh dah tu. Pak Ngah tu pula ada pula adik nama dia Pak Tam. Pak Tam tu pula kahwin dengan Mak Tam. Mak Tam tu pula ada bapa saudara. Sekarang saya tinggal dengan bapa saudara pada Mak Tam. Astagfirullahalazim. Jauhnya. Tu bukan mak tok saudara, tu bukan datuk saudara lah. Tu tak ada bertadung langsung. Jauh tu tuan-tuan. Jauh sungguh. Pupu pun tidak, dua pupu pun tidak. Tu nama dia pupu. Jauh. Punya nak buat saudara sampai boleh panggil pak tok saudara. Tu bukan tok saudara. Datuk saudara ialah kita ada datuk. Mak kita ada ayah. Itulah datuk kita. Ayah kita ada ayah. Itulah datuk kita. Datuk saudara ialah abang datuk kita, adik datuk kita, kakak datuk kita. Itu baru datuk saudara. Ni datuk saudara kejadah apanya jauh yang amat. Yang ni terlebih nak jaga silaturahim pula. Yang tak ada rahim menjadi rahim. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan, yang tak ada rahim, usaha nak sambung silaturahim. Yang ada silaturahim, usaha nak putus silaturahim. Inilah yang jadi masalah ni tuan-tuan, kekeluargaan kita. Sebab tu saya seronok sangat kalau tuan-tuan di sini buat hari keluarga. Kenalkan keluarga. Ni kita dah dekat puasa, lepas puasa raya, apa kata buat pertemuan hari keluarga? Panggil keseluruhan keturunan Haji Me'ah dengan Haji Pe'on. Buat keturunan kat stadium Melawati. Beratus orang berkumpul, kenal-kenal. Jangan sampai kita tak kenal silaturahim. Baik. Dia kata jangan putuskan kebajikan. Tadi jangan putuskan saudara. Yang kedua, jangan putuskan kebajikan. Jangan putuskan pahala. Pahala sedekah jangan putuskan. Pahala wakaf jangan putuskan. Ada orang memutuskan pahala sedekah dengan mengungkit. Memutuskan pahala sedekah dengan mewar-warkan pada orang. Itu tandanya memutuskan pahala. Janganlah kabur-kaburkan. Ini bulan puasa sibuk nak kabur-kaburkan. Datanglah malam ni murid saya. Datanglah. Nak tengok murid saya sedap tak sedap. 6 lauk malam ni. Orang lain 3. Saya 6 kata dia. Udah habis pahala. Dia panggil adik-beradik dia pula 2 bah datang. Datanglah malam ni murid maklam. Datanglah. Adik-beradik dia penuh bawah kemah tu. Orang masjid pula tengok. Tak ada tempat untuk kita ke. Kalau itu boleh buat rumah kamu sendiri. Utamakanlah tuan-tuan. Ada setengah orang buat moral, lauk dia bubuh dulu dalam mangkuk tingkat. 2 mangkuk tingkat dia bawa. Malam ni moral saya, bubuh saya dulu. Ni saya punya. Udahlah buat balik rumah, bawa 2 jeep pula main datang makan lagi. Akhirnya orang yang nak diberikan tumpuan tidak ada cukup makanan. Ini perkara-perkara normal yang berlaku tiap-tiap kali Ramadan sampai. Morek tak cukup, berkira waktu morek, berebut makanan. Ada yang buka puasa, belum orang azan, dia dah bubuh nasi, dia dah bubuh lauk, bubuh tembikai, bubuh kurma, dia menung tunggu azan.
Dia ambilnya lauk ayam seketul, seorang dia ikan seekor, seorang dia timun separuh, sambai separuh. Ayak pun buh siap-siap ada dalam gelas. 6.45 dia siap. Azan 7.28, 6.45 standby. Bukan puasa pun. Cara buat tu macam puasa. Sebab tu saya tadi makan nasi tadi sampai di hotel tadi. Depa bubuh nasi. Nasi tu satu tray nasi, dua bahagian ni sayur dengan gulai tudung. Saya pun terfikir, cantik juga tray macam ini. Nanti buat di sekolah saya, orang main buka puasa bagi tapawai ya, senang tuan-tuan. Tak ada berebut. Kurma ada, ayak ada, semua ada. Tak berebut-rebut. Kesian kadang-kadang ni tuan-tuan, bila datang Ramadan ni jadi lapar, memang lapar nunggu. Bila buka puasa tu jadi lapar sangat. Dia tengok tengah-tengah sempat, tak terkontrol, tak terkawal. Belum masuk yang cilok lawak balik lagi. Orang tak habis makan, dia bungkus dah bawah meja. Akhirnya lauk tak cukup. Orang jamu orang makan, dia buat balik anak beranak makan di rumah. Baik, itu namanya putus pahala kebajikan. Maka dia kata, sesiapa yang memutuskan persaudaraan dan memutuskan pahala kebajikan dengan tiada uzur syarak, nescaya menjadi fasik ia dengan yang demikian itu. Maka tiadalah bezanya kebajikan yang terdahulu dengan keluarganya, sama ada harta atau suratan atau suruhan atau ziarahnya atau lain daripada itu. Katanya, sesiapa yang memutuskan persaudaraan, maka hukumnya fasik. Dan persaudaraan putus yang pertama kadang-kadang kerana harta, kadang-kadang kerana surat, SMS, surat dia hantar pada adik dia, mulai hari ni kita putus saudara. Ataupun tak ziarah, ataupun suruhan dan sebagainya. Maka memutuskan akan yang demikian itu kemudian daripada mengerjakannya dengan tiada uzur syar'i, hukumnya amat besar. Termasuk memutuskan silaturahim, tidak menziarah saudara mara tanpa sebab. Putus silaturahim. Kakak kamu di mana? Ada di Gombak. Kamu tak pernah tengok dia ke? Ish, tak ada sebab nak tengok. Buat apa tengok? Berapa tahun tak tengok? Pasal 15 tahun ada. Astaghfirullahalazim. Itu nama dia putus silaturahim. Tak ziarah dia. Okey Ustaz, saya dengan kakak saya 20 tahun tak ziarah dah Ustaz. Sebab apa tak ziarah? Sebab saya tak tahu kakak saya duduk di mana. Yang tu tak apa. Macam mana boleh tak tahu? Kakak saya tingkatan 3, dia lari ikut Lombok. Sampai sekarang tak jumpa Ustaz. Kalau jumpa mungkin dah 35 umur dia Ustaz. Yang tu tak apa, sebab tak tahu. Ini tahu, dia duduk di Gombak, dia duduk di Taman Samudra, dia duduk di Kampung Nakhoda. Kenapa tak pergi cari? Tak ada kepentingan untuk saya mencari dia Ustaz. Tak ada kepentingan apa dia kakak kamu. Masalah dia sombong sangat. Saya tak suka orang sombong. Dia sombong, dia punya pasal. Tapi kita adik dia, ziarah dia. Okey, kalau saya adik kena ziarah kakak saya Ustaz, kenapa kakak saya tak ziarah saya? Apa sebab dia nak pergi? Iyalah, kita kena beralak lah. Mentang-mentang saya adik, saya kena beralak. Bukan sebab adik kita beralak, sebab agama. Kalau kakak kita tak nak ziarah kita, kitalah ziarah dia. Saya dengan kakak saya tak kecil hati sangat Ustaz. Dengan abang ipar. Yang tu yang saya marah sangat. Tak kait dengan abang ipar pula. Dengar ceritanya abang ipar awak pun dah kudung kakinya, dah tak jalan ke mana dah pun. Kalau awak boleh pergi rumah dia pun, dia tak sepak awak lah. Dah putih kaki dia. Kena kencing mana? Saya abang tu saya boleh maaf lagi Ustaz. Tapi anak-anak kakak saya Ustaz, anak pula. Jadi dia ada je alasan untuk tak nak buat silaturahim. Kita sekarang jangan fikirkan yang lain. Kita fikirkan yang Allah sahaja. Allah didahulukan, akhirat diutamakan. Jangan rakyat saya didahulukan, gula dinaikkan. Leceh lah.
Betul lah macam itu. Baik, kemudian ini satu faedah pada menyatakan kebajikan bagi segala orang yang menghubungkan kekeluargaannya di dunia dan akhirat. Sekarang kita tengok apa kelebihan kita ni menghubung silaturahim. Nombor satu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghubungkan akan kekeluargaannya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia bercakap perkataan yang baik ataupun dia diam sahaja. Ada dua sifat orang beriman. Sifat nombor satu orang beriman ialah sambung silaturahim. Masalahnya Ustaz, bukan saya yang salah Ustaz. Dia dulu cari pasal dengan saya. Sebab tu saya tak ada hati dah Ustaz nak baik dengan dia Ustaz. Kalau kamu beriman, mesti kamu sambung silaturahim. Tapi saya tak ada hati Ustaz. Kalau begitu, bagilah hati. Buat-buatlah hati ada. Janji kamu salam dengan dia, kamu bagi salam dengan dia pun sudah cukup. Supaya kamu tidak putus silaturahim. Itu sifat orang beriman. Sifat orang beriman nombor dua, kalau nak bercakap benda yang baik. Apa dia benda baik? Benda yang ada pahala. Kalau benda yang kita cakap tu tak ada pahala, lebih baik diam. Itu saja. Malam ni tak panas pula ya. Contoh, berdosa tak? Tak berdosa. Pahala tak? Tak pahala. Lebih baik diam. Walaupun tak ada dosa, lebih baik diam. Itulah dia sifat. Kalau perkataan macam tu pun, perkataan tu tak payah cakap pun tak apa. Tak payah cakap pun tak apa. Kalau itu perkataan dia, malam ni tak ada pula panas dia. Kalau tak cakap lagi bagus. Bayangkan tuan-tuan, kalau benda berdosa, lagi-lagi bagus kalau tak cakap. Lain pula aku tengok jubah Ustaz malam ni. Kalau warna apa ya? Terus lah cakap pada tempat. Janji Ustaz tu tutup aurat clear. Tapi kita sekarang ni nak cakap. Nak cakap. Semalam saya ceramah di Kedah, satu budak dah jam 4. Di sebuah sekolah. Mari jumpa direct saya. Dalam CD nampak handsome, dekat luar tak handsome. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau aku pakai bedak, handsome lah. Itu cerita Ahmad Nisfu. Ya, Ahmad Nisfu Piminang, anak pendekar Mustah. Ya. Kapal pecah-pecah RM320. Tongkang hilang. Kapal hilang RM440. Luka-luka pecah-pecah. Ubat-ubat budak-budak RM400. Bayar sekarang juga. Ahmad Nisfu kata, Tuk mari cik gurus. Pak, jangan bayar pak. Mereka ni samseng di penampang pak. Ini siapa? Ini anakku. Bagus, cantik gitu. Begini sajalah. Hutang cancel. Kahwin dengan aku ya pak gitu dia. Tak nak. Tak segak. Sekarang memang tak segak. Nanti balik rumah pakai bedak baru tahu. Itu Ahmad Nisfu punya. Direct budak ni main cakap. Dalam CD nampak segak. Nampak handsome. Dekat luar tak handsome gitu dia. Lantok. Macam-macam kan peminat. Macam itulah. Kena layan punya orang. Selebriti. Mereka panggil saya ni Ustaz Raja Lawak. Astagfirullahaladzim. Macam-macam gelaran bagi kat saya. Raja Lawak bukan. Ustaz kalau masuk Raja Lawak mesti menang Ustaz. Iyalah. Ya, pelik tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, di sini dia sebut dua benda. Yang pertama, sifat orang beriman cari jalan, tak nak gaduh. Sifat orang beriman cari jalan, nak damaikan orang. Sebab tu saya punya target, saya punya pendakwahan, target saya ialah nak mendamaikan orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Supaya jangan putus silaturahim. Sekarang, politik punya pasal, kita tak cakap, kita bergaduh, kita bertumbuk.
kita tak ziarah, kita tak kunjung-mengunjung, malah sampai pada satu tahap kita mendoakan keburukan sesama kita. Padahal muka mereka, biar mereka rasa, padahal muka mereka, itu nama dia putus silaturahim. Sebab itu dakwah saya nak ajak semua orang jadi baik, jadi bersatu. Apa yang penting kerja sama. Takkan itu pun salah. Takkan saya punya kerja ni hak tak ikut Quran ni pun salah. Yang Nabi suruh menyatukan salah. Fa'aslihu baina akhawaikum, hendaklah kamu berdamaikan di antara saudara-saudara kamu yang bertelingkah. Salah ke? Kalau itu pun salah, saya tak tahu. Kalau yang betulnya macam mana? Yang betulnya mungkin boikot, pulau, jangan baik, jangan muafakat, jangan bersatu. Kalau yang itu baik tak tahu. Jangan tengok dia sakit, jangan ziarah dia mati. Kita buat sembahyang hajat biar mereka hancur. La ilaha illallah. Kalau itu dikira baik, saya tak boleh kata apa. Kalau saya, marilah tuan-tuan kita bersatu, marilah jaga Islam, marilah bersatu atas nama Islam, marilah tegakkan Islam. Bila kita bersatu, orang hormat orang Islam. Kalau itu pun salah, saya tak tahu. Apa benda sebenarnya yang kita nak, tuan-tuan? Sebenarnya kita nak apa? Kalau sifat orang beriman, Nabi sebut hendaklah berkasih sayang. Yang kedua, sifat orang beriman, Nabi sebut kalau kamu nak bercakap yang baik-baik, yang merapu. Kalau nak cakap, lebih baik diam. Nombor satu. Nombor dua, dan telah mengeluarkan oleh Abu Ya'la daripada Nabi sallallahu, daripada seorang laki-laki berkata, telah datang aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia pun duduk dalam perhimpunannya daripada sahabat-sahabat. Nabi tengah mengajar sahabat-sahabat, laki-laki ni sampai, dia pun duduk. Bila dia duduk, dia tengok Nabi depan-depan. Lalu dia tanya pada Nabi, dia kata apa? Engkau mendakwa, engkau ni Rasulullah, betulkah? Tu dia, tuan-tuan, direct tanya. Engkau mendakwa, engkau ni Rasulullah, betulkah? Nabi jawab, naam, ya, saya Rasulullah. Maka kata laki-laki ini, apakah segala amal ya Rasulullah yang paling Allah sayang? Rasulullah menjawab, percaya dengan Al-Quran. Laki-laki ini tanya lagi, selepas itu ya Rasulullah, apa yang paling Allah sayang? Jawab Rasulullah, menghubungkan kekeluargaan. Kata Rasulullah lagi kata dia pada Rasulullah lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah murka? Jawab Rasulullah, syirik dengan Allah. Kata laki-laki tadi, apakah amalan yang paling Allah murka selepas syirik? Jawab Rasulullah, memutuskan kekeluargaan. Ini dia, tuan-tuan, 4 benda yang Nabi sebut. 2 yang Allah sayang, 2 yang Allah benci. Pertama, yang Allah sayang ialah apabila kita beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Quran. Nombor 1 Allah sayang. Saya baru ni bercakap di satu musabaqah, pertandingan tilawah Quran dan hafazan peringkat negeri. Saya penceramahnya. Alhamdulillah. Saya kata, Quran ni sama ada kita baca, kita tengok, kita hafaz, apatah lagi kita beriman, mengamalkan tuntutan dia, pahalanya sangat besar. Tetapi yang menjadi persoalan kepada kita, setakat manakah kita letakkan Quran itu pada tempatnya?
Saya pernah jumpa satu budak sekolah rendah menjadi johan musabaqah sekolah-sekolah rendah peringkat negeri. Johannya RM30 RM tunai. RM30 tuan-tuan bayanglah. Johan negeri. Juara bintang kecil pun RM10,000. Siapa yang nak peduli pada Quran kalau johan pun RM30? Aku kutip duit raya pun dapat RM300. Hang baca Quran, hang dapat RM30. Apa barang bro? Aduh, nilaian. Kalau kita jabatan ke, syarikat swasta ke, syarikat kolam berat ke, nak buat pertandingan sokan, buat di Port Dickson, pertandingan bola sepak antara jabatan ke, 3 hari 3 malam di Port Dickson. Peruntukan hotel, makan, asrama, jersey, bola, kasut, bas ditanggung. Berapa ratus ribu habis? 3 hari 3 malam tuan-tuan. Mendapat pelepasan pukul 4 turun pergi padang training setiap hari selama sebulan. Tetapi untuk pertandingan tahfiz, pertandingan Quran, tak pukul 8 mesti habis pukul 5 sehari. Apa nilaiannya? Kadang-kadang juri pun tak sempat buat penjurian. Dia pun tak sempat nak ulas. Bacaan awak pitchingnya tu kok tak sempat juri nak buat. Pukul 4 mesti habis. Juri pun mereka nak profesional juga. Sepatutnya awak lebih sebelum ni pakaian awak bagus. Oh tu juri Quran tu. Macam juri akademi Fantasia. Kesian kita tengok tuan-tuan. Sedangkan Nabi dah kata dah, kalau kamu beriman pada Allah, Quran nombor 1. Hari ni Quran jatuh nombor berapa? Kesian tuan-tuan. Nasib qari'ah, kesian. Nombor 2 kata Nabi, amalan yang paling Allah sayang menyambung kekeluargaan. Jadi nanti raya nanti, kalau adik-beradik datang, saudara mara datang, raya pertama, raya kedua, seronoklah tuan-tuan, manis muka, sambut adik-beradik kita. Bila kita balik kampung, bawa anak-anak, perkenalkan pada saudara mara, bawa anak-anak. Jangan tuan-tuan tinggalkan anak-anak tuan-tuan di Kuala Lumpur. Bawa balik kampung di Pahang, di Johor, di Melaka, di Perak. Bawa balik jumpa dengan saudara-saudara. Tambah yang remaja-remaja tu bukan nak ikut. Dia kerja nak duduk di rumah. Bawa dia sekali. Aiman, ni Tok Wan. Tok Wan ni maknanya ialah ayah kepada ayah Tok Wan. Perkenalkan pula, ini Tok Wan saudara. Tok Wan saudara ni abang pada Tok Wan kamu. Perkenalkan. Ini sepupu ayah. Mak dia adalah tok kita orang. Kita sepupu, perkenalkan. Lepas perkenalkan yang hidup, perkenalkan pula yang mati. Pergi kubur. Yang itu yang batu nisan besar tu arwah tok kita punya. Perkenalkan. Yang ni arwah isteri tok, namanya nenek. Perkenalkan. Ini ialah abang pada ayah. Dia mati umur 2 hari. Ini lahir-lahir demam, mati 2 hari hidup. Perkenalkan. Sebab sekarang ni anak cucu kita tak kenal waris-waris kuburan dia di kampung. Tak kenal lah tuan-tuan. Itu yang kita rasa sedih tengok. Sebab kita jarang bawa ziarah. Kalau kita jarang ziarah arwah kita punya, bapak kita punya kubur, jarang ziarah kubur mak kita, bila kita mati kelak, anak juga jarang ziarah kubur kita. Kalau kita jarang baca Yasin pada arwah yang dah mati, asyik duk tengok TV je, bila kita mati besok, anak-anak pun tak ada sedekah Quran pada kita lah. Sebab dia buat melalui apa yang kita buat. Sekarang ni anak-anak ni tuan-tuan, kita kena bagi duit pada dia. Bagi duit. Datang sembahyang Jumaat bagi duit. Ipul RM2. Aiman RM2.
Dia 2 ringgit. Okey, masukkan dalam tabung. Biar anak tu sendiri yang masukkan dalam tabung jemaah. Nanti dia akan biasakan. Asyik datang masjid, masuk duit. Asyik datang masjid, masuk duit. Sebab bapak dia ajar. Tapi kalau dia tengok bapak dia tidur, bila tabung tu berjalan, anak 3 orang tengok, bapak tak bagi duit. Bapak tak bagi duit. Dia pun tidur 3 orang. Tunggulah bila tuan-tuan mati, anak-anak tu juga perangai macam itu. Sebab dia buat dan dia ikut. Jadi saya minta pada tuan-tuan 2 benda ini tolong jaga. Pertama, Quran. Kedua, kekeluargaan. Yang kedua, benda yang paling Allah benci ialah syirik. Dan yang keduanya ialah memutuskan kekeluargaan. Saya dah sebut pada tuan-tuan, syirik ni banyak benda tuan-tuan. Ya, syirik ni banyak benda. Orang kita duk amalkan lagi benda-benda syirik. Kadang-kadang kita belum kena, maka kita pun taklah buat benda syirik. Bila dah kena, baru kita jadi syirik. Saya dah kata pada tuan-tuan, menurun, menengok tu syirik. Syirik. Tengok dalam mangkuk, tengok dalam keris, tengok dalam limau, tengok tapak tangan, tengok tanda lahir. Tanda lahir di tengkuk, tanda lahir di hidung, tanda lahir di mana-mana, syirik. Melihat kebolehan melalui tarikh lahir, syirik. Kamu lahir 28 hari bulan 11. Hari apa? Pukul berapa? Dia buat kajian. Oh, kamu ni seorang yang penyegan, seorang yang pemalu, malas. Dah ni. Tidak ada keyakinan. Kamu tahu mana? Saya profesor. Profesor tak profesor. Hukum syirik. Syirik dalam bentuk moden. Dulu syirik percaya pada buah hantu. Sekarang syirik percaya pada doktor. Dulu syirik percaya pada mata yang berkenyit-kenyit. Itu tanda nak menangis, tanda nak mati dan sebagainya. Sekarang syirik yakin. Doktor kata hang mati lagi 2 bulan. Kamu boleh hidup lagi 2 bulan. Mengatasi Allah. Sebab itu ditanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, zuhud itu apa?" Az-zahada apa benda? Nabi kata az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Kata Nabi, zuhud dalam dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan bukanlah membuang dunia. Kata Nabi, wala tafidal mal walakin az-zahadatu fid dunya. Akan tetapi yang dikatakan zuhud dalam dunia, kamu meyakini apa yang ada di sisi Allah, lebih kamu yakin daripada apa yang ada di tangan kamu. Itulah makna zuhud. Kamu tak pegang apa yang kamu ada di tangan kamu. Kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Sebab banyak orang hari ini, dia yakin apa yang dia ada. Satu makcik di sebuah kampung, bila orang tanya pasal anak-anak, anak makcik ada berapa orang? Adalah semua kerja dah ke? Semua kerja lah. Lah anak-anak tu lah yang duk tanggung pun. Mereka duk bagilah seorang 200 sebulan. Lepaslah duit astro. Tu kata kalau anak-anak tu tak bagi duit, matilah makcik. Ni dia. Nak harap pakcik dia, kawan kada pencen kerja kelang dulu ni. Duk makan tidur lah. Lah anak-anak makcik lah duk hantar sebulan 200 dapat 1,600. Tu kata kalau ada anak tak hantar duit ke buluklah kami. Ini nama dia syirik pada Allah. Sebab kamu yakin anak yang bagi rezeki, bukan Allah bagi rezeki. Jaga-jagalah. Saya pencen dah ustaz. Bagus. Tu adalah 1 juta duit ni. Tu kalau jadi apa-apa rasa tak galak nak saya 1 juta lah, insya-Allah lah kot.
Jadi sejuta ni rasa kalau sakit pun takkan sejuta. Makan minum ni sampai mati cukup lah kot sejuta. Orang macam ni syirik sebab dia yakin sejuta lebih daripada Allah. Jaga-jaga tuan-tuan, itu bukan zuhud. Zuhud dia yakin yang Allah punya. Makcik ni ustaz duk harap kat suami makcik lah. Tu kalau kata kalau dia tak ada ke pak harakat ke, kalau dia tak ada ke tak tahu nak habang lah. 6 tambah 6 lah ujung. Dia lupa Allah lagi kaya daripada suami dia. Ada bakal haji jadi syirik. Ustaz, ya saya ni habang terang-terang ni ustaz. Saya cakap terang-terang ni ustaz. Saya ni Kaabah tak pernah tengok, Mekah pun tak pernah bayang macam mana ustaz. Saya nak pergi haji ni, saya betul-betul ikut ustaz je. Saya serah ke ustaz. Saya tak ada pengalaman ni. Saya mana ustaz pergi saya ikut, saya serah ke ustaz. Syirik pada Allah. Sepatutnya serah pada Allah, bukan serah pada ustaz. Buatnya ustaz tu sesat. Tak jumpa ustaz tu, tak ustaz tu mati sana. Ada bercakap macam tu, saya tak tahu apa ustaz, saya serah ke ustaz. Syirik. Ada yang bawa datang air 1 botol besar. Saya ni ustaz sakit kepala ni, nyak sakit. Sakit ni ustaz. Doktor dah pergi, hospital dah pergi, pakar dah pergi. Tak lega ustaz. Itu 2 bulan lepas. Minta dekat Harundin. Tak lega juga. Itu nak minta ke ustaz. Saya kata memang minta dengan Harundin tak lega. Dia bukan Tuhan. Patut akak minta pada Allah. Ni akak datang minta pada saya. Kalau tak lega, nanti akak pergi ke orang lain pula. Dengan Harundin dah minta, dengan Ustaz Kazim dah minta, tak jadi juga. Memang tak jadi sebab saya pun makhluk macam akak. Minta pada Allah. Ni minta sana, minta sini. Tak betul tu. Upah tu syirik tu. Yang kedua kata Nabi, perkara yang paling jahat di sisi Allah ialah memutuskan kekeluargaan. Baik, yang terakhir. 10 perkara yang akan kita dapat. 6 perkara yang akan kita dapat dengan kita menyambung silaturahim. Telah bersabda Nabi kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Zar Al-Ghifari. Baru tadi saya sebut nama dia. Abu Zar kata, aku tanya pada Nabi, zuhud itu apa? Nabi jawab tadi, zuhud bukan buang benda haram, bukan buang benda halal, bukan buang dunia. Tetapi zuhud ialah meyakini yang Allah punya lebih daripada meyakini yang kamu punya. Yang kedua kata Nabi, zuhud maknanya ialah kalau kamu sakit, kalau kamu ditimpa musibah, kalau kamu ditimpa bencana, kamu reda dan kamu rela sakit, reda ditimpa musibah. Kalau itulah satu cara Allah nak hapuskan dosa, aku reda. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Kalau sakit kita ini menghapuskan dosa, tuan-tuan reda, itu zuhud. Jangan merungut. Saya ni bukan apa sihat dah ustaz. Tangan ni lah tak boleh bengkok, sakit, tak tahulah. Sudah lagi panjang harakat. Tangan ni doktor kata tak ada grease. Dah habis dah minyak grease kat tulang. Kau boleh duk apa ni duk macam ni. Dulu kau kerja apa? Tukar bagi resit tol. Oh patutlah kot. Cuba tuan-tuan kira, tukar bagi resit tol berapa ribu kali sehari. Tak lenguh lah tuan-tuan. Baik bagi patung, ada sepi jalan. Hujan pun, panas pun itu dia buat. Siap agak patung tu.
Kesian tu saya tengok budak-budak tol. Abang-abang tol, kakak-kakak tol. Mereka patut minta insurans ni. Insurans gris dekat siku. Teruk tuan-tuan, tambah nak bayar. Berjuta kenderaan. Alangkah baiknya kalau free waktu perayaan. Rehat mereka. Boleh lawan ni besok kosong ni. Pasal dah terlalu banyak pakai. Dia ambil, dia kira-kira, dia bagi balik. Teruk tu. Satu dia bagi, satu dia ambil, dia kira-kira mesin, kerek-kerek, sudah duit, dia bagi balik. Teruk. Tuan-tuan nampak jaringan ni, kesan akan datang. Terlalu banyak. Okey, tolong kira balik. Ada kena isu dalam situ. Baik, di sini dia sebut kepada kita. Abu Zar ni tuan-tuan, asal jumpa Nabi je minta pesan. Jumpa Nabi je, ya Rasulullah, pesanlah dekat aku ya Rasulullah. Itu sifat dia. Maka Nabi pun pesan. Ada 6 pesanan kata Nabi. Dan berpesanlah Nabi kepada aku bahawa tiada ia memberi aku telek kepada orang yang di atasku, dan bahawa suruh aku telek kepada orang yang di bawah daripada aku. Pesanan nombor 1. Jangan tengok orang yang di atas. Tengoklah orang di bawah kamu. Kamu akan redha dengan kehidupan kamu. Jangan tengok hidup orang kaya. Tengoklah hidup orang miskin pada kamu. Maka sekarang ini kamu redha dengan apa yang kamu ada. Nabi kata, di dalam dunia ini kamu hanya perlu ada 3 benda. Baitun yaskunuhu, rumah yang kamu rasa selesa nak duduk. Yang kedua kata Nabi, wasaubun, pakaian yuwari'u auratahu, yang menutup aurat kamu. Ada pakaian yang menutup aurat kamu, clear. Yang ketiga kata Nabi, adanya wal khubzu, al khubzu wal ma', adanya roti dan adanya air, adanya makan dan ada minum, maka kamu telah dapat keseluruhan dunia. Tuan-tuan, kita ni dapat 3 benda ni cukup dah. Yang pertamanya, rumah yang kita tinggal, yang kita rasa selesa. Tak payah rumah besar pun tak apa. Janji rumah kita sendiri. Tempat yang paling selesa ialah rumah, tuan-tuan. Itulah tempat paling selesa. Tuan-tuan pergi rumah menantu anak tuan-tuan, tak selesa. Turun-turun teksi, menantu tanya, mak bila nak balik? Teksi pun tak masuk gear lagi, tanya lah. Anak topa pula daripada pintu, lah mak datang buat apa? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan selesa tak? Tak selesa. Habis makan malam, mak tengok mentor, menantu duduk basuh pinggan, pompang mengamuk di dapur. Letih malam ni, pinggan banyak pula. Agak-agak tuan-tuan nak tunggu lagi tak? Nak balik ke? Nak duduk lagi barang seminggu? Tuan-tuan mesti balik. Bila tuan-tuan balik, tuan-tuan rasa lapang sangat. Rumah aku selesa sangat. Tuan-tuan sudah mendapat 1/3 dunia. Yang kedua kata Nabi, pakaian menutup aurat. Walaupun sehelai jubah, sehelai kain pelekat, baju Melayu sehelai, cukup lah. Yang ketiga, ada makan, ada roti seketui, ada ayak segelas, clear. Apa susah-susah? Lain daripada itu ialah menyibukkan kamu. Lebih daripada 3 benda ni, tuan-tuan jadi sibuk, jadi payah. Tuan-tuan ada kereta, dia tak payah. Minyak naik pula dah, lagi payah. Kereta tuan-tuan pula pergi langgar punggung orang, punggung kereta orang lain, payah pula. Tak ada kereta kan senang. Ada kereta, pam, accident, insurans sampai.
Road tukar. Tak lagi insurans kena buat. Tuan-tuan bawa kena saman. Tak bawa saman ekor sampai. Sampai surat. Bayar 300. Tak ada compound. Kita pergi tanya dekat dia. Mana saya kena ni? Di mana saya kena ni? Di Terengganu. Bila masa saya pergi Terengganu? Saya duduk di sini. Tak tahu. Mana saya nak tahu? Saya hantar saman. 300 je lah. Saya tak puas hati. Tengok. Mana dia kereta saya ni? RM10. Nak ambil gambar RM10. Tengok motor yang kena saman kereta yang dia punya motor. Pasal apa kereta? Yang nombor plat ni motosikal, ni gambar ni kereta. Sudah tuan-tuan. Ini nama dia saman ekor. Orang boleh tipu. Benda ni meragukan. Sebab tu minta kaji balik. Tak paksa ya tuan-tuan kena. Lebih baik kalau hang bawa laju, hang tahan dengan bendera. Prit. Tahan terus. Ni duk menyorok balik buka pisang. Perang hantar gambar. Buatnya nombor plat palsu, buatnya nombor tersilap apakah, hamba Allah tu tak tahu kenapa. Sesuatu benda yang meragukan dalam fiqh dia suruh tutup. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ambillah sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi saman ekor ni satu bentuk yang meragukan. Orang boleh tipu. Dia pasang nombor plat palsu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Melaka. Sudah tuan-tuan. Naik Rolls Royce pula. Main-main 2.8 juta. Rupanya sewa. Subhanallah. Semacam zaman sekarang ni. Baik tuan-tuan, ada kancil. Bila tuan-tuan ada kancil, tak payahlah tengok BMW. Tuan-tuan tengok orang naik motosikal, barulah tuan-tuan sedap naik kancil. Bila tuan-tuan naik kancil, tuan-tuan tengok kereta besar sebelah, Alphard. Sudah. Lawa Alphard. Bang kan? Cantik. Hitam cermin dia bang. Macam mana gamak dia bayar? Entahlah. Elok lampu hijau, Alphard pun pergi. Yang dia pula nak masuk tak boleh pula dah. Enjin mati pula. Sebab itulah jangan tengok Alphard. Tengok orang sebelah. Bang. Siang tengok orang sebelah. Anak dalam raga 2 orang. Yang pak dia pun borai bang. Mak dia pun borai. Mengandung pula tu. Hari dah hujan dah. Mereka duduk traffic light lagi. Motor pun tercongik dah. Tu kalau dia perih minyak melambung pula tu. Sian dekat mereka abang no. Kita nasib baik ada kancil. Aircon ada. Bumbung ada. Radio pun ada. Syukurlah abang. Walaupun kecil ada juga kenderaan. Alhamdulillah. Barulah tuan-tuan nikmat dengan kancil. Yang naik motor besar, yang naik motor kacai tadi, hak isteri mengandung, suami boroi, anak 2 orang dalam raga tu, jangan tengok yang kancil. Jangan duk cubit paha kawan tu. Itulah Rasul beli kereta tak mau, suruh naik motor ni. Nak hujan tu kesian dekat anak. Duit tak ada apa oi, kalau ada toki kereta pun abang beli hantar tak. Duit tak ada, hak ni kita ada. Kalau hujan sekali lagi kita singgahlah bawah jambat. Hak motor ni pula jangan tengok yang kereta. Hang tengok orang sebelah tu naik zikah mbok kesian. Kita perah je dia jalan. Dia tu kayu. Kan kesian tengok tu. Hang tengok bini dia tu. Lagi teruk duk numpang sebelah. Asal naik bukit turun. Asal turun bukit naik. Itulah basikal. Kesian dekat basikal tu. Yang basikal tu pula jangan tengok yang motor. Itulah bang. Kalau abang tak beli kereta pun tak apa, beli motor sudah. Ni basikal ni teruk lah. Pak, hang tengok orang yang jalan kaki tu lagi kesian. Jalan kaki je, sikar pun tak ada. Yang jalan kaki pula tahan bah. Naik dalam bah. Alhamdulillah aku naik bah. Driver ada.
Driver dah. Bila suruh berhenti, bila tahan dia berhenti. Untung tak jadi rocksek tak nak fikir, minyak tak payah fikir, minyak hitam tak bayar, brake pad tak bayar, semua tak payah fikir, dia relax tidur. Untung tuan-tuan, akhirnya kita akan redha dengan apa yang kita ada. Jangan tengok orang yang nikah 3, tengok hak kita seorang sudah. Jangan tengok dia nikah 3, seronok dia nikah 3 no. Macam mana rasa lemak. Duk geleng kepala tak habis-habis. Saat kejap kawan ni, kejap nombor 3 ni. Jangan tengok yang dia, tengok yang kawan ni nikah pun duk lagi. Yang kita ni dah ada isteri seorang, yang ni pun okey dah. Hang tengok tu dia tu sampai lah tak kahwin-kahwin. Sian tak dia. Hang syukurlah isteri hang tu ada. Makan ada, pakaian ada, orang basuh. Malam ada orang temam cakap. Jalan boleh sekali. Makan minum terjaga. Musik boleh. Sama-sama berjalan. Syukurlah. Dia tu langsung tak ada. Hanya duk tengok yang nikah 3. Tengok dia tu. Isteri seorang pun tak ada. Daripada muda sampai duk atas kursi roda. Tak kahwin-kahwin. Sian. Kekasihnya pertama namanya Siti Fah. Baru nak berzina dengan Siti Fah, orang lain nikah, melepaslah lagi. Sian. Bercinta pula dengan Siti Jah. Baru nak pergi Minang, Siti Jah pula dah pindah, melepaslah lagi. Neng. Sampai sekarang tu tak. Kita ni syukur. Sebab tu nombor 1 Nabi kata, kalau tuan-tuan nak meredai, menyukai dengan apa yang tuan-tuan ada, tuan-tuan tengoklah orang yang di bawah, jangan tengok orang di atas. Tuan-tuan akan bersyukur dengan harta tuan-tuan. Tuan-tuan akan sangat puas. Ni tuan-tuan ada handphone Sony Ericsson. Sudah. Jangan duk tengok handphone orang lain, iPad, iPod, tak payah. Tak payah. Tengok handphone dia, ya Allah. Tengok orang lain yang handphone tak ada. Duk cari public punya phone. Angkat tak ada, tak balik. Angkat tak ada bunyi, tak balik. Dah ada bunyi, buh duit jatuh pula, tak balik. 10 public pun tak jumpa-jumpa. Kamu walaupun handphone lama, tapi boleh pakai lagi. Syukur. Cuba tengok orang tak ada telefon bimbit. Ada orang dia pergi telefon busuk tuan-tuan. Rupa-rupanya depa lumur najis dekat telefon. Jahat. Saya pernah tengok. Saya turun bas ekspres dulu waktu sekolah. Turun bas ekspres, saya nak telefon kawan, suruh mai ambil dekat stesen bas. Nasib baik saya tak buat. Saya pergi, "Hoi, celaka betul." Saya tanya pasal apa? Baik kata dia. Depa lumur taik dekat gagang telefon tu. Kawan tu tak nak cepat, buh pun melekat taik ni tuan-tuan. Ni nama dia vandalism. Jahat manusia ni. Binatang pun tak buat macam itu. Kucing kalau dia berak pun dia kambus. Manusia boleh ambil taik pergi lumur dekat telefon. Ni perangai buruk. Itu pesanan Nabi nombor 1. Pesanan nombor 2 Rasulullah. Berpesan Nabi, kasih sayanglah kamu bagi orang miskin dan orang yang hampir dengan orang miskin. Tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bahru, hebat-hebat ni. More masjid dah penuh, Syakban pun tak sampai setengah lagi, more dah penuh. Kadang-kadang bertolak-tolak more. Satu more 2,500, 4,000, paling koman 1,500. Apa kata lepas ni tuan-tuan cari tempat orang miskin, buat more. Pergilah ke kampung-kampung pendalaman ni tuan-tuan. Lagi Nabi sebut ni. Kita kadang-kadang duk berebut tempat orang kaya. Ya, bangga pula. Kutipan Jumaat pun 10,000. Pergilah cari masjid yang kutipan Jumaat RM10.5. Kita RM10.5. Dia RM10.5. More ni tak ada. Saya pergi satu tempat more tuan-tuan. More, saya faham. More macam kita.
Kita pun pergi nak ceramah ni tuan-tuan. Nama kata moral. Sampai pukul 7 lebih nak buka puasa, tak ada apa. Mereka ni kata tak ada buka puasa ke? Tak ada. Lah, air mineral. Sebab buka puasa dengan air mineral. Sebab ada air mineral. Kalau tak ada air tangki. Buka tangki, nganga, menyembung. Habis ceramah di surau ni tuan-tuan. Moralnya apa? Dia ambil 2 ketui nasi, 2 ketui kuih, bola plastik. Itulah moral. Saya tanya dekat, saya tanya Pak Ngah. Pak Ngah, ni nama apa ni? Ni lah moral. 2 ketui, orang susah. Jadi kita ni, kalau 2 ketui buat moral di masjid kita ni, agak-agaknya nak. Siapa punya? Depa 2 ketui tu pulun sebilah ngak. Susah. Ustaz ni betul ke ustaz cakap ni? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tak betul hak saya cakap ni, saya syorkan tuan-tuan ambil cuti seminggu, mai ikut saya. Macam-macam tempat saya bawa, macam-macam orang saya jumpa, macam-macam manusia mai datang jumpa saya, macam-macam ada. Tengah orang tak percaya, betul ke ustaz tu? Pasal tuan-tuan tak pernah jumpa, balik kerja tidur di rumah, besok pergi kerja, balik kemudian duduk di rumah. Tuan-tuan nak jumpa saya masa bila saya tak duduk di rumah, saya jumpa orang saja. Datang satu makcik umur 55 tahun. Dia kata, ustaz, saya ni nak cerai ke tak mau cerai? Saya tanya pak saya, apakah suami akak kencing manis? Manalah saya tahu kencing manis tu tak larat, tak mampu, tak ada power root. Dia buat balik jantan, suruh tidur dengan saya. Dia kata, abang tak boleh bagi nafkah batin dekat kamu. Sekarang aku buat balik laki-laki ni, kamu tidurlah dengan dia, ganti nafkah batin aku. Buat balik jantan. Duk urut misai sengih. Nampak tu. Lari makcik. Saya kata, betul kan ni akak? Betul ustaz. Dia buat gila babi pula lah. Apa nak jadi zaman sekarang ni? Saya tanya, akak berkehendak lagi ke benda tu? Kak pun tak mau dah. Tapi dia rasa dia prihatin. Malam ni dia buat balik jantan, malam besok dia buat balik pondan pula lah. Suruh tidur dengan akak. Saya kata, akak lah pergi jabat agama. Saya pun pening kepala cerita macam ni. Pergi jabat agama, minta nasihat mereka lah. Ni suami ni gila. Umur berapa? 65 tahun. Tak tahulah tuan-tuan. Itu yang saya katakan, setengah orang bila saya cakap macam ini, orang tak percaya. Dia kata, betul ke ustaz ni? Mulanglah tuan-tuan, saya mengajar. Quran saya baca, hadis saya sebut dalam masjid pula. Kalau bohong saya, dosalah saya. Tapi itulah yang saya jumpa. Macam-macam jenis manusia. Kadang-kadang benda yang pelik-pelik, yang saya tak pernah nak bayangkan, rupa-rupanya manusia boleh buat benda itu. Kita tak boleh nak bayang tuan-tuan, tapi boleh buat. Baik, nombor 3. Nabi berpesan kepada aku, disuruhnya aku menyambungkan kekeluargaan. Jangan fikirkan gaduh, jangan fikirkan sesuatu yang kenangan-kenangan yang lepas-lepas, yang menjadikan kita kecil hati, sedih hati. Jangan. Sekarang kita mulakan yang baru. Kita sambung silaturahim. Sebab Nabi pesan silaturahim. Saya katakan tadi, di antara punca kita putus silaturahim, harta, kata-kata. Dan sekarang kita tambah satu lagi, punca putus silaturahim ialah politik yang melampau. Itu saja. Minta maaf. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan punya pasal. Tapi saya tetap sebut politik lah. Dan pemimpin-pemimpinnya lah yang menjadikan masyarakat di bawahnya berpecah belah dan putus silaturahim.
Kalau itulah bentuknya tuan-tuan, tak payahlah kita tinggalkan mereka, kita pegang Nabi. Nabi suruh sambung silaturahim. Ambil ni hak Nabi pesan Yang keempat, dan telah berpesan akan aku bahawa tiada aku takut pada hukum Allah jikalau mencercai oleh orang yang mencercai sekalipun. Kata dia, apabila ada orang menghina Allah, apabila ada orang merendahkan Allah, maka hendaklah kamu mencercai orang yang mencercai Allah dan merendahkan agama Allah. Jangan takut, kata dia. Tiada kamu takut. Sebab tu saya sampai sekarang masih dengan prinsip dan masih lagi dengan kata-kata saya. Kalimah Allah, nama Allah, perkataan Allah, orang lain yang bukan Islam tetap tak boleh pakai. Yang boleh pakai hanyalah untuk umat Islam semata-mata. Kerana kalimah Allah bagi mereka digambarkan sebagai ada anak dan ada bapa. Bila tuan-tuan setuju Allah itu dikatakan ada anak dan ada bapa, tuan-tuan telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap dengan pendirian ini sampai saya mati. Walaupun ada ustaz yang menghentam saya, tibai saya dan sebagainya dalam isu kalimah Allah, tapi tetap saya kata Kristian tak boleh pakai kalimah Allah. Kerana mereka mengatakan bahawa Allah ada anak dan Allah ada Tuhan bapa. Sedangkan kita sebut dah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sebut dah, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, tidak ada Tuhan bapa dan tidak ada Tuhan anak. Tegas dalam bab ini. Walaupun kamu dicerca orang, tetap jangan takut pada orang. Sebab tu yang saya sebut pada minggu lepas di surah Mustaqim, ada orang ugut nak simbah cuka asid pada muka saya. Simbah dia. Selagi mana saya nak pertahankan benda ini, saya tetap pertahankan. Allah wajib dijaga. Kalimah Allah wajib dijaga. Jangan sampai dihina. Sebab siapa yang pesan? Yang pesannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kelima, telah berpesan akan aku bahawa suruhnya aku kata perkataan yang benar walaupun pahit sekalipun. Ada yang telefon saya. Dia kata, Ustaz tak usah ceritalah bab-bab lain. Ustaz cerita bab kitab sudah. Ustaz cerita bab-bab kitab sudahlah, jangan cerita bab lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Saya kata nak buat macam mana? Dalam kitab Bahrul Mazi, kebetulan yang kita baca hadis yang cerita bab itu. Saya nak kata apa? Kebetulan bab itu saya ceritalah. Kebetulan bab kepimpinan, bab politik. Takkan kita nak buang hadis Nabi? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu nak ambil Quran yang sesuai dengan kamu dan kamu tolak bila rasa tak sesuai. Mana boleh macam itu? Jadi saya sebagai pendakwah, saya cakap macam tadi. Saya kata, kalau kicap kamu tolak, kalau orang bukan Islam buat, kenapa politik bukan Islam kamu ambil? Saya tetap cakap. Kicap, kalau kamu tak mau, kamu lempar lah. Apa besar sangat kicap ni? Tapi kamu cari kicap halal. Kenapa tak cari politik yang halal? Politician yang halal. Yang betul-betul Islam, yang betul-betul no Islam. Kalau makanan tau pupa pun kamu cari, mi kuning pun kamu cari yang Islam punya, tolak yang bukan Islam. Kenapa kamu politik kamu boleh rendah diri, tolak ansur, tunduk, apa mereka cakap, sampai mereka hina hudud pun kamu diam? Mana boleh macam itu? Orang dengar cakap saya, orang terasa, orang marah. Saya kata, Nabi kata cakap walaupun pahit didengar. Sebab itu saya katakan pada isteri saya, bila saya dapat ugutan orang nak simbah asid, jaga kamu datang Kuala Lumpur, aku simbah cuka di muka kamu. Dua cara aku akan buat. Pertama, tangan kamu. Yang kedua, muka kamu.
Jadi saya fikir tangan-tangan ni nak buat apa? Dia nak patahkan tangan saya ke? Rupa-rupanya dalam ramai-ramai habis kuliah nak bersalam, dia nak buh pisau di tangan. Waktu bersalam prak, waktu dia lari. Dia kata dia upah tamsing buat. Isteri saya kata Tok Sofia ceramah Kuala Lumpur tak pun berhenti terus. Banyak kerja lain lagi. Tak tahu tuan-tuan saya nak kerja apa. Duduk fikir kerja jual tiket by express raya dekat ni. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi Ipoh, jumpa saya kat Medan Koping. Pokok saya jual tiket bas tu. Kuala Lumpur, Ipoh, KL. Sekarang jalan. Sekarang setengah jam tak jalan ni. Orang marah juga. Jual tiket bas pun orang marah. Apa bendanya orang tak marah? Saya kata, selagi mana saya bercakap benda yang hak, yang halal saya kata halal, yang haram saya kata haram, selagi itulah Allah pelihara saya. Don't worry, la tahzan, jangan bimbang, jangan takut. Allah, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Elak rendah lantak. Jadi yang mana ada kamera malam ni handphone, ambillah gambar siap-siap. Sementara tengah muka segak ni. Mana takut 2 bulan lagi muka tak ada dah, relai. Adakah sampai satu tahap nak timbah cuka pada orang yang bercakap macam saya? Tang mana salahnya? Tolong bagi tahu pada saya, di mana salahnya? Sampai boleh halal nak timbah cuka. Dia sebut ustaz cakap menjadikan orang benci, orang tak suka. Ada masalah kamu. Masalah kamu, saya cerita yang hak. Saya mendamaikan di antara dua orang yang bertelingkah. Saya nak jadi orang tengah. Salah. Tak tahulah tuan-tuan. Dia telefon saya. Lepas dia telefon mereka, kak saya, isteri saya, dia telefon saya. Saya kata, tak apa kalau hak nak main timbah suka, ramai datanglah rumah saya. Hari Ahad dia main sungguh tuan-tuan. Yang kita ubuk ni, kita bukan berani sangat pun. Dia datang sungguh. Inilah nama dia Samsing Kampung Dusun. Berani. Lalah saya panggil polis 3 orang mat. Cikgu, dia ugut nak timbah cuka. Ustaz report sekarang kami tangkap. Ni yang kata Samsing tuan-tuan. Tu yang susah jadi pendakwa, macam-macam cabaran. Tuan tengok senang jadi penceramah. Tuan tengok senang, glamour tak glamour. Tak glamour. Tu 2 pagi, 3 pagi orang ketuk pintu. Kita ngendak buat tingkap, buka tak buka, dah buka tak buka. Semua pakai seluar jin, 4-5 orang. Kongkang, tuan-tuan. Pukul 2.30. Apa dia nak? Dahsyat tuan-tuan. Yang baling air kencing pun ada. Baling air kencing dalam botol. Berterabur dekat garas kereta nak masuk rumah saya. Ada yang air kencing dalam botol Pepsi. Dia letak betul-betul atas batal dekat pintu pagar. Susah tuan-tuan jadi penceramah. Penceramah macam saya lah. Kalau penceramah sekadar mengajar dan berpesanlah aku bahawa aku membanyakkan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Ya, tu tak ada siapa pun marah. Dia tak tegur apa, sentuh apa pun tidak jadi. Nabi pesan nombor 6, banyakkan baca la haula quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Yang tu confirm tak ada orang marah. Adapun haid itu warnanya merah, ya. Yang tu orang tak marah lah. Istihadah tu selepas haid dia mari tak berhenti warnanya hitam, ya. Tak ada siapa marah. Orang tidur lagi ada. Tapi penceramah macam saya ni tuan-tuan, saya direct cakap. Siapa pun saya cakap. Sebab Nabi pesan, silakan bercakap. Tapi mesti hikmah. Sebab tu dalam saya cakap, saya tak sebut nama orang. Melainkan Sudin, Haji Sattar, Ahmad Nisfu. Saya sebutlah.
Bak nak buruk ke orang, saya tak sebut nama orang. Saya takkan sebut nama parti. Saya takkan sebut haram jadah, babi, celaka, kepala bapak, cerai. Saya tak sebut. Sebab kata-kata itu menyusahkan orang, menyeksakan hati orang. Dan kata-kata demikian, Nabi tak bagi sebut. Ini pegangan kita. Baik, cukup tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Besok pagi kita sambung kuliah subuh di Masjid Hidayah Taman Melawati, surah Al-Hujurat. Dan pagi besok di sini jam 9 kitab fiqh dan kitab tauhid. Dan malam besok di As-Sabirin, Lembah Keramat, insya-Allah Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.